Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu lagi dan insya-Allah akan menyambung perbincangan yang lepas. Kita telah sampai ke muka surat 34. Muka surat 34, sila lihat tulisan tebal di tengah tu. Ini berkenaan dengan ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemercing loceng. Kita duduk bincang situ hari itu. Jadi dibandingkan wahyu itu dengan gemercing loceng, dari satu segi ini macam membandingkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang keji di sisi agama. Dari satu seginya nampak begitu. Kerana itu saya bincang pada muka surat 34 ini berhubung dengan kemuskilan macam mana diguna begitu sebagai perbandingan dan perumpamaan itu. Satu lagi kemuskilan yang mungkin timbul dan perlu sekali dirungkaikan ialah kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan wahyu yang begitu mulia dengan gemercing loceng yang digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sesetengah hadis sebagai sesuatu yang tidak baik. Lihat saja misalnya dua hadis berikut ini. Jadi ini menunjukkan loceng itu tidak baiklah, tidak elok. Macam mana pula wahyu yang mulia itu diumpamakan dengan loceng? Yang pertamanya ialah hadis yang berbunyi la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalb wala jaras. Bermaksud para malaikat tidak bersama rombongan musafir yang membawa bersama mereka anjing dan loceng. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain seterusnya sebagaimana yang tercatat di situ. Yang keduanya ialah al-jaras, mazamirus syaitan. Bermaksud loceng itu seruling-seruling syaitan. Beberapa jawapan telah diberikan oleh tokoh-tokoh hadis. Antaranya ialah satu, sebenarnya ada latar belakang sababul wurud di sebalik kedua-dua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Latar belakangnya ialah seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menyerang musuh pada waktu malam. Dalam keadaan itu perlu sekali segala pergerakan angkatan tentera baginda sallallahu alaihi wasallam dirahsiakan dan tidak sampai ke pengetahuan musuh. Dengan adanya seorang dua anggota tentera yang cuai membawa anjing dan kuda atau unta atau kuda yang dipasang loceng di lehernya, boleh menarik perhatian pihak musuh dan seterusnya mengancam keselamatan tentera-tentera Islam keseluruhannya. Disebutkan anjing kerana ia biasa menyalak. Salakannya akan menyedarkan pihak musuh tentang kehadiran pihak yang akan menyerangnya. Bunyi loceng yang boleh didengari dari jauh juga boleh menyedarkan musuh dan membuatkan mereka berwaspada atau bertindak menyerang pihak lawannya dengan lebih terancang dan tersusun sebelum ketibaan mereka lagi. Pendek kata, kedua-duanya boleh meletakkan tentera Islam dalam situasi bahaya.
Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kedua-dua hadis tersebut. Dan itulah juga antara situasi yang menyebabkan loceng dipandang baginda sebagai sesuatu yang tidak baik dan tercela. Ia tidak bermaksud menghukum semua jenis loceng tidak baik dan tercela dalam semua keadaan dan di semua tempat. Itu jawapan yang pertama. Jadi kadang-kadang kita tengok banyak dalam hadis-hadis ni, ramai orang keliru. Dia kata sebab tengok selapis, satu sudut sahaja, maka dibuat keputusan benda ni tidak dilarang, benda ni tidak baik, benda ni tercela dan sebagainya. Yang sebenarnya dia ada sebab-sebab dan latar belakang tu. Latar belakang tu kalau tidak diketahui, mungkin keputusan kita jadi tidak tepat. Keputusan kita, kesimpulan yang kita buat daripada sesuatu hadis itu tidak tepat. Misalnya seperti di sini, loceng. Jadi dikatakan malaikat tidak bersama rombongan musafir yang membawa bersama mereka anjing dan loceng. Padahal ada kalanya anjing itu sendiri dapat memainkan peranan yang penting. Dapat memainkan peranan yang penting, membantu tentera-tentera. Jadi yang dimaksudkan di sini tentulah anjing yang bukan terlatih. Kalau anjing terlatih, seperti kita maklum dalam Al-Quran sendiri dibenarkan kita memakan binatang buruan, binatang yang diburu oleh anjing, dan tak perlu disembelih. Kalau kita tak sempat sembelih, anjing tu tangkap binatang buruan kita, dan dia berlawanlah dengan binatang buruan itu sampai mati, tak perlu disembelih. Sampai begitu sekali kedudukan anjing, dan halal dimakan daging buruan itu. Di satu pihak kita nampak macam ni, dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Tiap-tiap hari amalan seseorang itu akan berkurang sebanyak 2 qirat kalau dia memelihara anjing, dan seumpamanya banyak yang seumpama itu. Kadang-kadang kalau tak kita salah faham, kita akan melepaskan sesuatu yang sangat bernilai. Dan ini terbukti dalam masyarakat bukan Islam. Kemudiannya masyarakat Islam sudah meninggalkan anjing itu sebab dia kira anjing ni najis, najis mughallas, najis berat. Dia tengok dari satu sudut itu saja, dan tengok kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberatkan kedudukan anjing itu sampai begitu sekali. Kalau dijilatnya, air di dalam bekas itu kena basuh 7 kali. Salah satu daripada air basuhan itu ialah dengan tanah, air tanah, sampai begitu sekali. Kenapa semua tu? Lalu dibuat kesimpulan mudah bahawa ini binatang yang keji, binatang yang terkutuk dan sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan kepada Quran, asas kita dalam semua perkara mesti terlebih dahulu Al-Quran. Dalam Al-Quran diterima seperti tadi. Asalkan kita semasa melepaskannya kita sebut Bismillah, Allahu Akbar. Kita lepaskan anjing itu, anjing yang terlatih, dan dia bergumul dengan binatang buruan itu sehingga mati, kita dapat makan, halal makan, tak perlu sembelih pun. Padahal binatang-binatang ni biasanya kita kena sembelih kan bila nak makan, tapi ini tidak. Kenapa? Di situ kita nampak, di satu pihak nampak tercela, di satu pihak nampak lebihnya daripada yang lain. Jadi yang sebenarnya Rasulullah SAW kalau berkenaan dengan anjing ini, ada beberapa perkara yang Nabi SAW nak mengingatkan kita. Yang pertama, kalau anjing itu anjing yang tidak terlatih, tidak berguna, bahkan membahayakan, mengancam keselamatan orang, mengancam keselamatan masyarakat,
Anjing itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Dan begitu juga kalau anjing itu macam ni. Anjing yang tidak terlatih, kalau kita pergi kepada musuh, sampai musuh tu sedar kehadiran kita, dan itu membahayakan kita. Yang macam tu. Tapi kalau yang terlatih, kita boleh guna untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang ternakan kita, untuk berburu dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bahkan itu perlu diguna. Jangan kita kerana satu hadis yang menyebutkan dia ni menampakkan macam najis, itu najis berat, kita terus buang dia. Itu satu sikap yang tak tepat. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW ramai sekali yang memelihara anjing dengan maksud tadi. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara, di negeri-negeri yang salji, negeri salji, memang anjing itu digunakan sebagai kenderaan untuk mengheret keretanya. Banyak gunanya. Anjing juga seperti kita maklum sekarang ni, boleh guna macam-macam untuk mengesan dadah misalnya, untuk mengesan penjahat, pembunuh dan sebagainya. Bahkan manusia maju dalam bidang itu sehingga mereka boleh guna anjing itu untuk merompak bank sekalipun, guna anjing saja. Ini kemajuan. Tapi kita ketinggalan. Sebab apa? Kita telah macam talak 3 lah anjing. Talak 3 semata-mata kerana hadis yang kita tak faham apa maksudnya. Kita tak faham apa maksudnya. Jadi di sini bukan masalah anjing saja. Yang lain-lain loceng yang disebut di sini. Misalnya kalau tentera mempunyai disiplin yang ketat. Kalau di tengah hutan misalnya dia hisap rokok tengah malam, mesti nampak, musuh boleh nampak. Itu kan bahaya. Jadi bukan yang disebutkan ini saja sebenarnya. Apa-apa yang membahayakan kedudukan tentera, kedudukan orang Islam, masyarakat, itu tidak elok kita pelihara, kita bawa bersama, kita biarkan dalam masyarakat. Tapi kalau ada kebaikannya, tidak salah. Bahkan ada di dalam hadis pengecualian, kecuali anjing ini ada kan? Kalau itu sunat ke? Ya, kalau dengan maksud yang baik, memang untuk nak jaga rumah, memang untuk berburu sekalipun, itu termasuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berburu. Jadi kalau macam sekarang ni nak kesan itu, kesan ini, kita lihat orang-orang kita ni pasal dia telah talak 3 kan. Jadi yang memegang, yang menjaga anjing itu orang bukan Islam. Orang Islam tak mahu, mengelak diri. Dia tak faham ini. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti difaham dengan mendalam. Sebenarnya itu salah satu sebab. Sebab yang lain ialah kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ramai memelihara anjing ini ialah orang-orang Yahudi. Kita perlu sedar dari segi kemasyarakatannya, dari segi sosialnya. Pada masa itu yang menguasai ekonomi, yang menguasai ilmu dan lain-lain ialah orang-orang Yahudi, ahli kitab. Mereka ni memelihara anjing. Sudah menjadi tabiat manusia. Mereka terpengaruh dengan penjajah, dengan orang yang lebih kuat daripadanya. Itu sudah jadi tabiat manusia. Macam kita sekarang ni, kita kata barat maju dalam macam-macam bidang. Kita pun dari segi cara hidup kita, pakaian kita, makan kita, semuanya jadi ikut-ikut. Seolah-olahnya ini semua menjadi unsur yang membawa mereka kepada kemajuan. Padahal yang membawa kemajuan itu bukan pakaiannya, bukan makanannya, bukan cara hidupnya, bukan itu semua tu. Jadi begitu juga masyarakat Arab ni, dia terpengaruh dengan Yahudi sampai begitu sekali. Mereka juga pelihara anjing oleh kerana orang Yahudi pelihara anjing. Di suatu ketika mereka juga simpan misai yang tebal, tanpa janggut, sebab Yahudi, style Yahudi. Jadi Rasulullah SAW nak hapuskan pengaruh tu sebenarnya.
pengaruh penjajah, pengaruh pihak yang berkuasa terhadap jiwa manusia. Manusia, bangsa yang terjajah ni, dia tidak akan naik, tidak akan maju selagi dia tidak merdeka jiwanya, selagi dia tidak membina tamadunnya sendiri. Kalau dia terpengaruh dengan orang, kalau ada pun kemajuan, mengikut acuan orang lain, itu yang akan menyusahkan kita juga kemudiannya. Itu sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW di peringkat awal, kalau kita perhatikan, dia macam-macam ketat. Disebutkanlah hadis-hadis tadi, misalnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Amalan seseorang itu kurang sebanyak 2 qirat setiap hari. Kalau dia memelihara anjing, 2 qirat itu sama dengan bukit, 2 bukit amalan. Kemudian kalau kena jilatan anjing dan sebagainya, mesti kena basuh 7, mengikut setengah-setengah riwayat itu 8 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi semua ini sebenarnya Nabi SAW nak menghalang tabiat suka mengikut orang, tabiat hamba, jiwa hamba yang ingatkan orang lain maju kerana benda yang remeh-temeh begitu, kerana memelihara anjing, kerana ada itu tangkal, azimat dan sebagainya. Itu semua khurafat. Dia nak hapuskan fahaman itu. Jadi bila sudah terhapus, sebab itu kita tengok dalam masalah anjing ni kan, misalnya dalam masalah anjing ni, dia banyak perubahan. Daripada 8, 7, daripada 7 kepada 3. Sebab itu dalam mazhab Hanafi hanya 3 kali saja basuh, 3 kali saja basuh. Bahkan dalam mazhab Malik dan mengikut Imam Bukhari, tak perlu, sekali basuh sajalah, seperti kalau kena najis-najis yang lain. Kenapa mereka ini berbeza pendapat sampai begitu? Kerana ada hadis-hadis daripada berat kepada ringan. Setelah Nabi SAW melihat umat Islam ni dari segi kefahamannya, jiwanya sudah merdeka dan sudah faham betul-betul apa sebenarnya unsur-unsur yang memajukan sesuatu bangsa, sesuatu umat itu, maka Nabi SAW pun ringankan. Dengan adanya ayat Al-Quran pula yang menunjukkan keistimewaan anjing itu dalam beberapa sudut, kiranya ini semua dapat menghapus fahaman lama. Itu sebenarnya dia nak hapuskan pengaruh ataupun kesan penjajah itu. Itu sebenarnya nak memerdekakan umat Islam. Itu caranya. Sebab itu akhirnya Nabi SAW berkata, Mali walil kilab hiya ummatum minal umam. Kenapa aku sibuk dengan anjing-anjing ini, sampai di peringkat permulaannya dia suruh bunuh semua anjing. Kemudian dikatakan anjing hitam saja dibunuh. Lepas tu dia kata, Mali walil kilab. Kenapa aku nak sibuk dengan anjing ni, nak suruh orang itu bunuh, orang ini bunuh? Ia adalah salah satu umat yang diciptakan oleh Allah. Setiap kejadian Allah mesti ada rahsia, mesti ada kelebihannya, walaupun mungkin beberapa lama kita tidak mengetahui kelebihannya itu. Misalnya lalat, nyamuk dan sebagainya, memang menyusahkan kita, tetapi ia adalah kejadian Allah. Bila kata kejadian Allah, ia perlu untuk keseimbangan hidup di dunia ini. Jadi sebab itu dia kata tak perlu, tak ada bunuh semua. Bahkan di satu peringkat, kalau anjing melintas di hadapan orang yang bersemayang, sampai batal semayang. Tapi kemudiannya tidak. Jadi ini semua daripada berat kepada ringan, ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Kalau kita faham satu saja, ambil satu saja, memang jadi masalah. Tapi kalau faham semua tu, gabungkan semua tu, dan kita faham apa maksud sebenarnya. Sebab ini bagi saya lah salah satu kesilapan lah ahli-ahli agama dalam menyampaikan agama, apabila dia kaitkan semua ajaran Rasulullah SAW itu dengan ibadat, dengan najis suci, najis suci, halal haram, halal, itu saja. Dia tak nampak dari sudut lain. Rasulullah SAW sebagai pembangun, pembina masyarakat, Rasulullah SAW sebagai ahli psikologi, macam mana dia nak ubah jiwa masyarakat, jiwa individu. Begitu cara dia ubah. Kalau kita belajar semua tu, kan luas nampaknya Islam ni, luas. Dia sebagai
panglima misalnya, ketika perang tak boleh bawa benda macam ni sebab membahayakan kita. Membahayakan kita. Tapi kita hanya faham kenapa tak bawa anjing, tak suka bawa anjing, sebab ia najis berat, itu saja. Tak tengok dari sudut lain. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita membawa anjing? Ya, kalau anjing tidak terdidik, dia akan menyala suka hati dia, dan itu membawa bahaya, bercanda kepada kita. Sama juga dengan loceng. Loceng itu kononnya untuk perhiasan binatang ternakan kita, untuk menarik perhatian kita. Mungkin kalau dia hilang, kita boleh tahu bunyinya di mana-mana. Tetapi di setengah-setengah tempat memang bagus, tapi bukan di semua tempat. Kalau pergi perang tak bagus. Sebab musuh akan berhati-hati, musuh akan sedar dengan kehadiran kita itu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang loceng, anjing dan sebagainya. Sama juga dia kata al-jaras mazamirus syayatin, mazamirus syaitan. Loceng itu adalah suruling-suruling syaitan. Jadi ini pun salah satu punca, salah satu alasan bagi setengah-setengah pihak yang mengatakan misalnya muzik tak boleh langsung sebab suruling. Tengok, suruling syaitan, ini kaitan dengan syaitan. Terus kita faham selapis. Padahalnya kita tak tahu ke Rasulullah SAW ada bersabda tentang Nabi Daud alaihissalam. Suaranya sangat merdu, dikatakan utia mizmaran. Diberikan kepada dia, kepada Daud itu mizmaran, mana seruling. Seruling atau min mazamiri Daud disebutkan seruling Daud. Jadi disebut seruling. Seruling itu maknanya sesuatu yang menarik perhatian, yang orang akan terpukau, tertawan hati, sedap dengar. Itu. Jadi dia bandingkan dengan seruling juga. Jadi seruling itu tidak semestinya dalam semua keadaan tidak baik, sehingga kita nak buat kesimpulan tentang haram itu, haram ini, tak boleh kita tengok selapis begitu. Sebab itulah ulama mengatakan hadis itu mesti diteliti, diperhatikan dan ditengok semua sudut. Jangan tengok satu saja. Kalau tengok satu mungkin akan menimbulkan macam-macam fahaman yang sempit, yang menyusahkan kita sendiri, ataupun menyebabkan kita cepat membuat keputusan tentang haram ataupun tak bagusnya sesuatu. Jadi kita kena tengok konteks dia tu. Kena tengok, kita panggil sababul wurud. Sebab itu penting sekali dalam memahami hadis ini. Kita kena tahu adakah latar belakangnya yang mendorong Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya itu. Adakah? Apa latar belakangnya? Seperti mana kalau kita nak faham Quran, banyak tempat kita perlu kepada asbabun nuzul. Begitu juga hadis, dia ada asbabul wurud. Jadi ini penting difahami. Kalau tidak, jadi bercelaru. Kita hanya tengok dari sudut hukum saja, dari sudut halal ke haram ke, najis ke suci ke, itu saja. Kita tak tengok dari sudut lain. Padahalnya Nabi SAW bukan begitu sikap. Terbuka sangat orangnya. Dan sebanyak mana kita dapat mengambil manfaat daripada sesuatu kejadian Allah, kita hendaklah mengambilnya dengan tenang, dengan tidak berasa bersalah. Tapi kena fahamlah caranya. Dia bukan nak ajar di sini supaya pelihara anjing itu suka hati kita sampai membahayakan anak jiran kita. Di sana yang digigit anjing, ini jadi jadi penyakit, menyala kerana digigit anjing. Itu tak ada guna. Tapi tu cuba tengok, kita tengok di airport ke, di mana-mana ke, kadang-kadang tu dia ada anjing. Anjing tu diam kan? Tak banyak bunyi, senyap. Dia pergi, dia tahu. Kalau ada tu, di situ dia pergi. Tengok betapa gunanya. Tapi kita tak dapat semua manfaat itu kerana melihat kepada zahir hadis-hadis yang seperti ini. Kalau orang tu buat pet anjing tu jangan. Anjing kecil yang buat pet dalam rumah boleh? Ya, ialah itu takut kita jadi macam Yahudi tu. Itu tak boleh. Tak ada guna. Tak ada guna. Jangan kita kerana ada kemudahan ini kita
Guna sampai jadi terikut dengan budaya asing, itu tak boleh. Lain cerita. Lain cerita. Tak apalah. Beberapa jawapan telah diberikan. Yang pertamanya telah kita baca tadi. Yang kedua, Hafiz Ibnu Hajar berkata, di dalam sesuatu perumpamaan, ini hanya perumpamaan, di dalam sesuatu perumpamaan tidak semestinya terdapat segala sifat musyabbah bih, yakni sesuatu yang diumpamakan dengannya pada musyabbah, yakni sesuatu yang diumpamakan. Perkongsian dalam sifat khususnya juga tidak mesti. Yang mesti ada hanyalah perkongsian kedua-duanya dalam sesuatu sifat. Perbandingan dan perumpamaan yang dibuat di dalam hadis Al-Harith bin Hisham hanyalah daripada sudut jenis bunyi loceng semata-mata, iaitu sejenis bunyi yang dimaklumi semua orang. Rumusan jawapan Hafiz Ibn Hajar ialah bunyi loceng mungkin bersifat keras dan mendesing, atau mungkin juga bersifat menyeronokkan dan enak didengar, sehingga boleh mengkhayalkan seseorang. Perumpamaan yang dibuat Rasulullah SAW di dalam hadis itu adalah daripada sudut kekerasan dan desingannya, bukan sudutnya yang enak didengar dan menyeronokkan itu. Jadi dia kata dalam hadis Al-Harith bin Hisham yang kita baca, yang kita sedang bincang ni, hadis utama kita, dia kata Al-Harith bin Hisham tanya Rasulullah SAW, kaifa ya'tikal wahyi, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Dia jawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kita duduk bincang tentang itulah. Kadang-kadang dia datang kepadaku seperti gemercing loceng. Jadi loceng tu kalau kita mengambil kira dari sudut tidak elok, tak baik, satunya sudah ada jawapan tadi. Ini jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua, yang tak baik tu bukan sudut itu yang dibandingkan, tapi ada sudut tertentu, sudut yang lain. Jadi dalam perbandingan tidak semestinya ada semuanya 100% rupa. Misalnya kita kata, kamu berhati-hati, dia tu ular, tahu. Misalnya dalam itu perbandingan, dia ular, asalnya dia seperti ular, macam ular. Kadang-kadang kita nak kuatkan lagi sifat ular tu, belit kuat itu, kita buatkan seperti itu, macam tu, kita kata dia tu ular. Kadang-kadang kita tak kata dia pun, kita kata ular tu. Itu semua dalam bahasa Arab, ilmu balaghah Arab, dia ada tingkatan-tingkatannya. Ini dipanggil tasbih apa, ini tasbih apa, semua ada. Jadi ini termasuk dalam bab tasbih, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tidak semestinya sesuatu yang dibanding itu betul-betul serupa dengan yang dibandingkan dengannya tu. Misalnya kita kata ular tadi, jadi dia tu boleh belit begitulah macam ular. Jadi dia tu ada bisa macam ular lah. Dan dia tu tidak nampak kaki lah, boleh masuk dalam lubang gitu. Tidak. Bila dibandingkan dengan ular, hanya mungkin satu sudut saja sudah memadai. Ini kaedah membandingkan sesuatu, kaedah perumpamaan. Jadi begitu juga dengan Rasulullah SAW sini. Di sini dia kata seperti gemercing loceng, bukan dari semua sudutnya, cuma dari satu sudut, iaitu sudut kita tidak dapat memahami apa-apa. Tak ada beza di antara satu bahagian daripadanya dengan bahagian lain. Tak ada beza. Tak ada beza. Kalau kita bercakap, saya, kita faham, nak, kita faham, makan, faham, semua faham, tiap-tiap satunya tu. Ada pun loceng bunyi sama. Kalau kita dengar, kita tidak akan dapat faham apa-apa. Tapi Rasulullah SAW dapat faham juga. Itu ya, perbandingan dari sudut tu saja. Bukan nak cerita wahyu ini bunyi betul-betul macam loceng. Tidak begitu. Seperti. Sebab itu dia kata mithla, seperti. Seperti itu maknanya tidak betul-betul serupa lah. Sebab kita kata wajahnya cantik macam bulan. Semua sudut? Tidak. Dari setengah sudut. Kemudian dari segi cerahnya, betul-betul cerah macam bulan tu kah? Tidak kan? Cuma dari satu sudut lah. Bila mata kita tengok tu, kita tidak senak mata.
Kita tidak sakit mata macam kalau kita tengok matahari. Dari sudut tu. Dan kita akan leka, kita akan khayal, begitu. Dari sudut tu, bukan dari semua sudut. Begitu juga perbandingan di sini. Jangan kita anggap perbandingan itu mencakupi semua sekali. Musyabbah bih. Musyabbah bih sesuatu yang diumpamakan dengannya. Macam kita kata ular tadi. Dia tu dipanggil musyabbah. Ular musyabbah bih, sesuatu yang diumpamakan dengannya. Ular. Jadi dia adalah dipanggil wajah syabah, sudut keserupaan. Apa sudut? Jadi di sini tidak kata kalau bandingkan dengan loceng, maka semua sekali loceng itu. Tidak begitu. Yang ketiga, mengumpamakan sesuatu yang baik atau mulia dengan sesuatu yang tercela atau hina, yakni tashbihul mahmud bil madhmum. Tidak salah jika sudut keserupaan, yakni wajah syabah, jelas dan maklum. Tidak salah. Sudut keserupaan di antara wahyu atau suara malaikat, seperti yang kita sebut tadilah. Jadi sudut itu dan maklum bunyinya macam mana. Jadi tak dapat difaham apa-apa daripada dia. Semua orang faham itu. Bukan sudut lain. Jadi tak boleh begitu. Kita bandingkan yang elok dengan yang tidak elok. Rasulullah SAW bukan sekali membuat perbandingan seperti ini. Tapi tak ada siapa kata apalah buat banding benda yang elok, benda yang bagus dengan benda yang tidak bagus. Tak ada. Sebab dari segi perumpamaan atau tasbih itu, dia hanya mengambil kira sudut tertentu saja, bukan mengambil kira dari semua sudut yang tidak elok dia tu termasuk juga. Tidak begitu. Jadi kalau kita lihat perbandingan suara malaikat dengan loceng yang tersebut di dalam hadis Al-Harith bin Hisham, itu adalah bunyi yang berterusan, bertubi-tubi, dan tidak dapat dibezakan sebahagiannya daripada sebahagian yang lain. Bunyi yang tidak mempunyai huruf dan makhraj yang berbeza dan berlainan. Jadi sama saja bunyi dari sudut itu. Yakni dia nak cerita ni kepada kita, kalau kamu dengar, kamu akan macam itulah rasa. Kamu tak akan faham apa-apa. Tapi dia nak cerita, saya faham. Jadi benda macam ni sebenarnya bukan berkenaan dengan loceng saja. Kalau kita, seperti saya telah sebut dah sebelum ni, kita yang tidak tahu bahasa Cina misalnya, kalau kita dengar bahasa Cina tu daripada awal sampai akhir, sama juga dengan kita dengar loceng. Apa beza? Kita tak faham apa. Tapi kepada yang faham, dia faham, cukup faham kan? Begitulah. Tapi kalau kita kata, kenapa dia tidak buat macam bahasa Cina ataupun bahasa Tamil ke, ataupun bahasa lain-lain, kenapa dia tak buat begitu? Sebab ada orang yang faham. Tapi kalau loceng ni sama saja. Tanyalah bangsa mana pun sama. Dia tak dapat faham apa-apa. Bunyinya sama. Tidak ada makhraj, tidak ada huruf. Tapi macam tu pun Rasulullah SAW dapat faham. Itu. Walau bagaimanapun agak berat lah. Sebab itu dia kata itulah yang berat kepada dia. Itulah yang berat. Kenapa berat? Sebab bukan bahasa biasa. Nak faham benda yang tidak biasa ni bukan senang. Payah. Tapi kalau Rasulullah, kalau Jibril datang dalam rupa manusia, dia bercakap seperti manusia, ringan. Satunya mesra, tidak menakutkan. Jadi yang besar dia, yang hebat tu menggerungkan kita, menakutkan, tak ada. Apabila dia datang dalam rupa seorang manusia dan bercakap dengan bahasa manusia, ini seseorangnya semua ni adalah penapis-penapis yang meringankan keberatan wahyu itu. Itulah hakikatnya. Di dalam hadis-hadis lain juga sering kali terdapat perumpamaan dan perbandingan sebegini. Lihat saja misalnya hadis berikut. Innal iman la ya'rizu ila al-madinah kama ta'rizu al-hayyah ila juhriha.
Bermaksud sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke lubangnya. Wah, tengok dia bandingkan dengan ular. Iman dibandingkan dengan ular. Iman tu kan betapa mulianya. Iman itu sendiri memberi makna aman. Kita aman. Asasnya perkataannya iman daripada aman. Bila kita dapat itu, kita aman, kita tenteram. Ular itu bukan mengamankan kita, bahkan mengejutkan kita, menakutkan kita, menyebabkan kita lari. Macam mana boleh Rasulullah SAW mengumpamakan iman dengan ular? Inilah yang dikatakan tadi. Perbandingan ini mengikut kaedahnya, dia hanya mengambil kira satu sudut saja. Sudut itu pun tidak semestinya yang terpenting. Satu sudut saja. Kalau sudah ada itu, sudah boleh dah kita buat banding. Apalagi kalau memang jelas, ketara sangat, ada sifat itu pada sesuatu, maka lagi sesuai lah kalau dibuat perbandingan. Misalnya di sini, di satu pihak iman yang begitu mulia dan memberi keamanan kepada jiwa manusia. Di satu pihak yang lain pula ular yang begitu berbisa, menakutkan sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya dibunuh walaupun di tanah haram. Itu hukum ular. Kalau di tanah haram pun boleh bunuh dan tak kena bayar apa-apa kafarah, apa-apa fidyah, tak perlu. Sampai begitu sekali, menakutkan kita. Tentu sekalilah Rasulullah SAW tidak mengumpamakan iman dengan ular daripada segi sifatnya yang menyakiti, bukan dari sudut itu yang dia bandingkan itu. Sudut keserupaan di antara iman dan ular yang baginda SAW maksudkan dengan membuat perumpamaan itu ialah daripada segi kedua-duanya akan kembali ke tempat selamat masing-masing akhirnya. Ada di sudut itu. Dan secara tidak langsung dia memberi pengajaran kepada kita supaya mengetahui sifat-sifat binatang, untuk kita menguasainya, untuk kita mendapat manfaat daripadanya dan seumpamanya. Kita kena tahu apa sifatnya, walaupun sebelum itu ia pergi dan sampai entah ke mana-mana. Ular begitu tabiat dia. Kalau dia takut ada ancaman, dia akan cepat balik ke lubangnya. Begitu juga dengan iman. Ini gambaran Rasulullah SAW tentang fenomena akhir zaman. Zaman kita belum sampai lagi, tapi ini akan ada. Kita kena percaya begitu. Akan ada. Suatu hari nanti orang Islam akan selamat pergi ke Madinah, tanah haram. Dajjal pun di zaman kemunculan Dajjal itu, berdasarkan hadis-hadis, dia boleh pergi seluruh dunia dalam masa yang sekejap, kecuali tanah haram, dia tak dapat masuk. Jadi tempat selamat orang mukminnya di situ. Jadi benda ni kan sekarang ni tidak begitu. Tempat kita pun ada Islam, ada iman, ada di mana-mana atau dunia. Tapi akan tiba suatu masa di mana iman hanya kembali situ seperti asalnya. Dia bermula daripada situ dan akhirnya dia akan kembali ke situ. Ada ketika zaman itu kita tak sampai lagi. Tidak pernah ada sebelum ni begitu. Dalam sejarah pun tak pernah ada. Tapi kita percaya benda ni akan berlaku. Tempat yang paling selamat untuk iman, yakni iman tu tak pergi, yang perginya orang yang beriman. Yang perginya orang yang beriman. Itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW tu sangat halus. Dia kata iman akan kembali ke Madinah. Bukan iman yang akan kembali, orang yang beriman itulah akan pergi ke sana untuk menyelamatkan dirinya. Ini bahasa sastra, bahasa yang halus. Seperti kita kata, kalau kamu tak percaya, tanyalah dinding. Ni dinding ni masjid ni, tanyalah kipas, tanyalah lampunya. Itu kan bahasa sastra. Apa nak tanya lampunya? Dia bukan nak boleh jawab apa. Jadi maksud dia orang-orang yang hadir dalam majlis itu, yang ada dalam kawasan itu, mereka semua tahu. Gitulah maksudnya. Dalam Quran pun banyak guna macam tu kan. Was'alil qaryata allati kunna fiha.
tanyalah negeri ataupun tempat yang kami berada di situ. Apa kita nak tanya tempatnya? Kalau mari tanya Malaysia ni, kita tanya Malaysia, kita sampai habis suara pun tanya, saya ni anak Malaysia, tak, dia tak akan jawab. Bumi Malaysia dia tak akan jawab. Yang akan jawabnya orang-orang yang berada di situ. Ini biasa. Dalam bahasa Arab digunakan begitu. Jadi sama juga. Dari sudut itu perbandingan itu dibuat. Bukan dari sudut yang tidak elok yang ada pada ular itu. Iman tidak ada semua itu. Dia hanya ada sudut itu sahaja. Jadi tidak salah sebenarnya kalau kita buat banding dengan sesuatu yang tidak elok, yang keji. Jika maksud kita bukan semuanya, tetapi satu sifat yang ada pada yang keji itu yang kita maksudkan, tidak salah. Pernah ini yang saya tulis ini, yang tidak tulis banyak lagi kan. Misalnya anak-anak Ja'far itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak dia tu kan dicukur kepala ni. Kecil-kecil lagi budak-budak tu. Kepala ni cukur, di atas ni saja disimpan rambutnya. Macam sekarang ni bukan budak-budak, orang tua pun ada juga macam tu kan. Kononnya cara macam tu, style itu cantik. Macam-macam lah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok, dia kata, kenapa ni anak-anak ni jadi macam anak burung saja? Kan anak burung kan dia ada bulu di atas itu saja. Campur sini, di sini semua macam dicukur. Lalu dia kata, dia kata, utrukuhu kullah aw ihliquhu kullah. Sama ada kamu biarkan rambut itu tumbuh di semua tempat mana yang dia tumbuh, jangan cukur, atau kamu cukur semuanya. Orang zaman dulu setengah-setengah tuan guru kita yang mengajar di pondok-pondok dahulu, dia kata tak boleh. Kalau gunting macam kita gunting sekarang ni kan, guna mesin tu, dia tak bagi, sebab dia kata ini termasuk dalam qazak. Ataupun kalau orang Kelantan dia sebut bojeng. Bojeng itu memang anti betul lah, bojeng. Jadi sebahagian daripada mereka tu tak sampai sebulan pun rambut ni, 2 minggu pun kena cukur. Sebab itulah ramai ahli-ahli agama kita zaman dahulu dia cukur kepala. Padahal sebetulnya bukan itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia silap faham yang tadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu biarkan semuanya atau kamu cukur semuanya. Dia kata kalau nak boleh tahu rambut ni macam Rasulullah, macam setakat ini, itu yang boleh. Kalau tidak begitu, cukur saja. Kalau tidak, jadi bojeng. Jadi bojeng itu haram, kata dia, qazak. Padahal qazak yang dimaksudkan sebenarnya ialah seperti tadi. Itu bukan bojeng. Bojeng itu semakin cantik. Semakin cantik sebab menggunakan alat-alat yang tidak ada pun pada masa dulu. Bukan gunting dan pisau saja. Jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, iaitu kita memburukkan, menghuduhkan rupa kita. Salah satu yang memburukkan rupa kita ialah apabila kita taruh rambut macam tadi. Cukur itu pun termasuk menghuduhkan juga. Sebab rambut ini salah satu kurniaan Allah. Dalam hadis-hadis berapa banyak disebutkan sebagai nikmat Allah. Itu satu puncak kecantikan yang menarik yang ada pada manusia. Tiba-tiba kita jadi musuh kepadanya pula. Itu kan? Banyak salah faham sebenarnya. Padahal hadis itu maksudnya cerita lain. Ini macam cukur sebahagiannya. Kalau nak cukur, cukurlah semua. Itu maksudnya ada kaitan dengan peristiwa itu. Kalau nak tahu, tahulah semua. Kalau lebih cantik, kalau macam, kenapa buat macam anak burung ni? Jadi dia buat perbandingan anak burung. Jadi boleh kita bandingkan manusia dengan binatang. Boleh. Jika nyata maksudnya itu dan memberi kesan yang mendalam. Nampak sangat teruknya kita tu. Dari segi itu, bukan dia menunjukkan tak boleh kalau tahu rambut. Bahkan dalam sejarah sebenarnya yang cukur kepala, yang selalu cukur kepala ialah puak-puak Khawarij. Mungkin kita tak tahu. Dalam hadis-hadis dalam Bukhari kita akan jumpa nanti.
Yang cukur kepala ni puak-puak Khawarij. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia cukur kepala hanya 3 kali paling tinggi. Paling tinggi 3 kali sepanjang hayatnya. Sebab itu, sebab rambut itu cantik. Jadi tidak ada yang hadis tadi maksudnya supaya kita membuang rambut, tidak menyimpan rambut. Tak ada kena mengena tu. Cerita lain. Sebab itulah kita kena tahu konteksnya, kita kena tahu latar belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan begitu. Kalau tidak, jadi rosak. Sebab itulah dibuat kesimpulan macam-macam yang menyebabkan budak-budak di suatu ketika dahulu kalau nak mengaji agama tak mau. Sebab apa tak mau? Bodoh jadinya, mesti kena cukur kepala kalau pergi ke pondok. Dia jadi satu sistem pula. Padahalnya itu kesimpulan yang salah. Tak perlu begitu. Sepatutnya kita menjinakkan anak-anak, biar dia suka untuk belajar agama, bagi kebebasan kepada dia. Ni kerana itu benda-benda yang remeh-temeh, dia tak mahu ada bojeng. Dia bojeng tu dia anti, cukup anti. Salah, haram. Tengok, daripada hadis macam tu dia telah buat kesimpulan haram, sampai menjauhkan anak-anak daripada nak belajar agama. Kan rugi. Ini antara kesilapan yang telah berlaku dalam masyarakat kita dalam sejarah perkembangan agama. Dalam peristiwa Hudaybiyah, apabila sampai di situ, di satu tempat namanya Thaniyah, unta Nabi SAW yang bernama Qaswa duduk dan tidak mahu berjalan. Walaupun didorong para sahabat supaya bangkit berjalan, ia tetap tidak bangun. Ketika itu berkatalah para sahabat, khala'atil qaswa. Bermaksud Qaswa telah berdegil. Tak mahu menurut ni. Masing-masing kata begitulah. Nabi SAW pula berkata, ma khala'atil qaswa wa ma dhaka laha bi khuluq walakin habasaha habisul fil. Bermaksud Qaswa tidak berdegil, dan bukan begitu pun perangainya. Nabi SAW cukup kenal binatang peliharaannya. Dia cukup kenal sifat. Bukan begitu sifat dia. Kamu kata dia degil, dia tak mahu menurut. Bukan. Tetapi ia dihentikan oleh Tuhan yang telah menghentikan tentera bergajah dahulu. Tuhan yang menghentikan gajah dahulu. Ni puak-puak Abraha kan, dia nak pergi hancurkan Kaabah tu, nak pergi serang Mekah dengan gajah, bawa berapa banyak gajah tu semua terhenti, tak dapat berjalan, dipukul, didorong macam-macam caranya, tak mahu bangun. Jadi Rasulullah SAW bandingkan unta dia tu dengan gajah Abraha. Jadi seseolahnya dia yang menaiki unta tu sama dengan Abraha lah dari satu sudut. Apakah boleh kita faham gitu? Tak. Ini perbandingan hanya dari satu sudut. Dari sudut yang menahannya bukan biasa-biasa, bukan kerana ketakutannya, bukan kerana tak cukup makan misalnya, tak ada tenaga, tak ada daya, bukan. Tapi Allah yang menahannya, kerana ada sesuatu yang akan berlaku, kerana ada sesuatu yang dikehendaki Allah, sesuai dengan hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut itu, tak kira dengan maksud baik ke atau buruk, semuanya berlaku dengan kehendak Allah, bukan? Jadi itulah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia nak bandingkan unta dia yang begitu istimewa tu dengan gajah Abraha. Sama sekali tidak begitu. Sama juga bukan maksud Nabi SAW nak bandingkan dia dengan Abraha. Abraha pergi nak menghancurkan Kaabah, Mekah. Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya pada tahun yang ke-6 ketika peristiwa ini berlaku, hendak pergi ke Mekah untuk memakmurkan Mekah, untuk memakmurkan Kaabah, beribadat di sana. Apa samanya? Tak ada sama. Cuma sama dari satu sudut. Sudut itu penting. Sebab itu dibandingkan dengan Qaswa ditahan oleh yang menahan gajah Abraha dahulu. Jadi Tuhan itu juga semua dengan kehendak Tuhan itu semua. Ini isyarat kepada Nabi SAW tidak akan dapat pergi, akan dihalang. Walaupun mereka sudah pakai
ihram semua, sudah pakai ihram untuk pergi buat umrah, dihalang oleh orang kafir. Memang benar, kemudiannya orang-orang kafir tidak membenarkan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya pergi ke Mekah, dan mereka suruh pulang saja. Kalau nak pergi pun tahun depan. Itu ceritanya. Jadi pada tahun ke-6 tu apa yang berlaku? Ini. Di situ Nabi SAW membandingkan untanya dengan gajah Abrah. Ini dipanggil tashbihul mahmud bil madhmum, mengumpamakan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang keji. Boleh ke tidak? Rasulullah SAW sendiri telah menggunakannya. Jadi bolehlah sekiranya sudut keserupaan itu maklum, amat ketara. Di dalam hadis ini, tak apalah, kita tak perlu baca dari situ. Baris yang keempat daripada bawah muka surat 35 tu, oleh kerana sudut keserupaan di dalam perbandingan ini juga terang dan tidak ada apa-apa yang salah, maka perumpamaan di dalamnya tidak dianggap keji dan jelek. Boleh. Justru Rasulullah SAW sendiri telah membuat perumpamaan seperti itu di dalam sekian banyak hadis-hadisnya. Sendiri telah membuat perumpamaan seperti itu di dalam sekian banyak hadis-hadisnya. Dengan itu dapatlah disimpulkan bahawa kekejian pada musyabbah bih tidak menjejaskan keelokan musyabbah. Keelokan misalnya kalau dalam cerita ni unta tu, musyabbah bihnya gajah tu. Jadi bila kita buat bandingan itu, dia tidak menjejaskan keelokan musyabbah. Itu bendanya. Jadi perkara yang seumpama ini banyak sekali dalam bahasa kita pun kita guna, dan tak ada siapa pun kata dia maksudkan tak elok. Misalnya kita kata kita kata apa, ikutlah kita nak kata apa. Yang misalnya kalau dia kuat baca ke, malam tak tidur tengah malam, kita kata musang tu dia tu. Misalnya kita kata musang ke apa-apa dah, walaupun dari satu sudut yang lain banyak yang tidak bagus dia, tapi maksud kita ialah yang bagus, yang berbeza dia daripada orang lain. Ataupun burung hantu dia tu misalnya, kita kata dah, bukan nak cerita mata dia luas macam burung hantu, ataupun sifat-sifat lain dia makan tikus dan makanan-makanan macam tu. Bukan. Kita tidak maksudkan itu. Kita maksudkan dia tak tidur malam. Tak tidur malam. Jadi bila dia tu burung hantu, dalam keadaan burung hantu tu dia manusia, tentulah dia boleh baca, boleh membaca sampai ke pagi, tidak jadi masalah kepada dia. Yang dia tak nampaknya tengah hari. Tengah hari dia tidur. Jadi itu sebab kita bandingkan, tak salah. Tak salah. Sebab sudut yang jelas ada padanya itu dimaksudkan. Kemudian kita pergi lagi kepada teks hadis. Iaitu keadaan kadang-kadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki, muka surat 36. Jadi habis dah perbincangan tentang dia datang seperti bunyi gemercing loceng tu, habis. Satu lagi bentuk yang kedua, kedatangan malaikat itu Rasulullah SAW katakan seperti seorang lelaki. Seperti seorang lelaki, dia menjelma sebagai seorang lelaki. Lalu dia bercakap-cakap denganku. Aku pula mengerti apa yang diucapkannya. Dia bercakap. Jadi kalau ini tak pelik lah, kita kata kalau dia bercakap pun Nabi SAW faham. Kalau orang lain dengar pun dia akan faham juga, sebab yang dia bercakap tu bahasa Arab. Kalaulah misalnya
dia datang kepada Rasulullah dan dia bercakap tu, ada sahabat dekat-dekat dia tu, dia bercakap dengan bahasa yang pelik lah, walaupun bahasa manusia. Mesti sahabat-sahabat tu pun terfikir juga, ni orang mana ni pula datang. Nah, ni tidak, mereka pun boleh faham, ringan, tidak berat wahyu itu kalau datang dalam bentuk ini. Jadi kadang-kadang dia datang, yatamatsalu liyal malak rajulan, kadang-kadang dia menjelma sebagai seorang lelaki. Di sini timbul beberapa persoalan. Kita ada nota di situ, nota ke-14. Beberapa persoalan mungkin timbul di sini, di dalam kepala pembaca apabila sampai di sini. Antaranya ialah, satu, apakah itu malaikat? Macam mana dia malaikat boleh berupa manusia? Kalau kita manusia tak boleh nak berupa benda lain kan? Macam mana? Itu kita kena kenal dulu apa itu malaikat, kenapa dia boleh begitu. Yang kedua, malaikat manakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Sebab dia kata kadang-kadang dia datang, dia menjelma sebagai seorang lelaki. Malaikat itu, malaikat mana? Dia tak sebut. Dia tak sebut di sini Jibril, dia tak sebut. Yang ketiga, apakah akan terjadi kepada malaikat apabila ia menjelma sebagai seorang manusia atau sesuatu benda yang lain? Apa akan jadi? Itu dibincangkan oleh ulama dengan panjang lebar. Para ulama mutakallimin dan kebanyakan ulama yang lain mentarifkan malaikat dengan kata mereka, al-malaikah ajsamun latifah nuraniyah tatashakkalu ayya syaklin aradu. Maksudnya, para malaikat itu adalah jisim halus daripada nur, yakni cahaya. Mereka boleh berupa dengan apa-apa rupa yang mereka kehendaki. Itulah malaikat, jisim halus. Kita di jisim kasar, kita tak boleh bertukar. Tak boleh bertukar. Kalau jisim halus, angin halus tak nampak. Itu satu contoh. Lagi macam air, itu lembut, boleh dibentuk. Kalau tanah boleh dibentuk. Kita tak boleh macam tu, tak boleh buat gitu. Kalau boleh pun makan masa lah. Misalnya orang gendut, dia nak suruh kempis dia nak suruh body dia ni naik, dia naik, otot-otot dia ni naik, boleh dia usahakan, tapi makan masa. Makan masa je. Dia bukan boleh terus berubah, bukan begitu. Tetapi kalau agar-agar, tengok, kita boleh buat bentuk arnab, kita boleh buat sebab dia lembut, tidak kasar. Kemudian bukan sekadar lembut saja, halus. Halus. Mereka boleh berupa dengan apa-apa rupa yang mereka kehendaki. Sesetengah ulama berpendapat perkataan al-malak di dalam hadis di atas seeloknya dipakai dengan makna jenis malaikat. Jadi ahyanan ya'tini al-malak, yatamatsalu liyal malak. Al-malak, yatamatsalu liyal malak. Al-malak itu, kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu Arab, dia sebutlah, dia bahasa Arab ni memang istimewa. Dia tidak sama dengan bahasa kita, payah nak ceritakan kepada yang belajar tu, dia fahamlah. Jadi dia alif lam saja tu. Al-malak asalnya malakun, itu perkataan asal. Tambah alif lam, yang sebenarnya lam tu saja. Macam-macam arti boleh diberikan, macam-macam maknanya, tak sama pula. Macam di sini, inilah yang kata ulama ni, yang eloknya kita pakai malaikat di sini sebagai jenis. Yakni lam di situ ataupun alif lam di situ, alif lam jenis, yang menunjukkan jenis, yang menunjukkan jenis, bukan menunjukkan satu daripada sekian ramai malaikat itu. Kalau satu, akan ditanya pula siapa. Jadi kalau kata jenis malaikat, mungkin bertukar-tukar lah, macam-macam lah malaikat mari itu. Tidak semestinya Jibril, tidak semestinya Jibril. Seperti dalam Quran misalnya, Allah SWT sebutkan tentang kita, wal asr innal insana lafi khusr. Al-insan, alif lam pada al-insan. Insan adalah manusia. Al-insan, insan dari segi lafaznya mufrad,
satu, singular. Tapi dari segi dia ada jamaknya. Insan anasi, itu jamak, pluralnya anasi. Tapi di situ walaupun guna mufrad satu, dia bukan untuk satu. Innal insan itu bukan satu orang manusia, bukan. Bahkan manusia itu dalam kerugian, yakni jenis manusia semualah. Setiap orang kita ni manusia termasuk dalam jenis manusia, kan? Walaupun guna perkataan itu perkataan mufrad satu asalnya, sebab dia ada jamak, tapi dengan sebab ada alif lam, dia memberi makna jenis manusia itu. Tapi kita faham kalau kita kata bahasa Melayu, kita kata manusia itu dalam kerugian, kita faham kan? Manusia itu bukan khusus dengan satu orang. Kita faham sendiri. Tapi macam mana kamu faham manusia itu untuk satu orang, bukan untuk satu orang? Macam mana? Biasanya kalau bahasa kita, kalau jamak dia ulanglah 2 kali. Macam rumah. Manusia. Gitulah kalau jamak. Ni macam mana? Satu tapi kita faham dengan maksud ramai. Macam mana? Susah kan? Kita kata kita faham sendiri, gitulah. Manusia itu dalam kerugian. Dia tidak kata manusia yang bernama sekian-sekian, tidak. Setiap orang, setiap individu dari jenis manusia termasuklah. Kita kata kita faham gitu. Bahasa Arab tidak, dia ada tanda dia, alif lam. Tapi alif lam itu tidak semua alif lam itu menunjukkan jenis pula. Itu yang susahnya. Di sini alif lam dengan makna ni, di sini alif lam dengan makna ni, di sini alif lam dengan makna ni. Misalnya Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Laisal ghina, al-ghina, alif lam ada di situ. Ghina maknanya kaya. Jadi jenis kaya kah kita nak terjemah situ? Bukan. Laisal ghina an kathratil aradi, bukan kaya sebenarnya kerana banyak harta benda. Walakinnal ghina ghina nafs, tetapi kaya sejati ialah kaya jiwa. Jadi di situ alif lam dengan makna sejati, sebenar, dipanggil alif lam hakikat. Macam mana kita nak tahu, Ustaz? Itu susah juga. Kena belajarlah. Kena belajarlah pula. Tapi kalau kita tak dapat belajar itu, kita ikuti orang yang mahir, boleh faham juga. Kita tak akan salah dalam memahami teks yang asal tu, tak akan salah, insya-Allah. Begitulah. Mungkin juga salah, kemungkinan tu tetap ada, kemungkinan itu. Tapi orang yang pandai, yang mahir lain. Jadi di sini kata mereka, al-malak di dalam hadis di atas seeloknya dipakai dengan makna jenis malaikat. Al-malak, ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan. Kadang-kadang malaikat itu menjelma atau bertukar menjadi manusia. Menjelma sebagai seorang lelaki. Disebut malaikat. Jadi malaikat mana? Sebenarnya perkataan malaikat yang kita guna dalam bahasa Melayu tu pun tak betul dah dari segi asalnya. Tapi dah sudah digunakan dalam bahasa kita, dan tak apalah, itu sudah jadi bahasa kita dah. Sebab malaikat itu kita terjemahin, tulis malaikat kan, dalam bahasa Arabnya malak. Kalau satu malaikat, malak. Malaikat tu jamak, pluralnya. Kalau kita malaikat lah, jadi macam tu. Tapi dah sudah kita guna untuk satu pun malaikat juga, tak apalah, kita faham gitu. Dalam penggunaan kita begitu, tak apalah. Sebenarnya malak itu satu, menunjukkan satu pun jenis. Seperti insan tadi, walaupun dia satu mufrad, tapi dia jenis, maka termasuk di dalamnya setiap individu yang termasuk di bawah jenis insan itu. Samalah di sini. Setiap malaikat, tak kira lah yang mana-mana, walaupun sebut mufrad, sebab ada alif lam. Itu dia faham begitu. Ini kerana berdasarkan beberapa hadis, malaikat Israfil dan malaikat Bukit Bukau atau Gunung Ganang
malakul jibal juga pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata boleh, yang lebih eloknya kita kata di sini malak ni sebagai jenis malaikat. Sebab malaikat yang datang kepada Rasulullah tu bukan Jibril, sentiasa Jibril, tak ada yang lain, kan? Banyak yang lain-lain pun datang. Misalnya ini disebutkan. Jadi lebih elok kalau kita kata al-malak di sini dengan makna jenis malaikat, bukan satu malaikat, tidak. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat malaikat yang dimaksudkan di sini ialah malaikat Jibril. Ini pendapat kebanyakan ulama, yang berupa sebagai lelaki dan menyampaikan wahyu itu Jibril. Sebab yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Jibril. Itu kerjanya, tugasnya. Kerana malaikat Jibril ditugas khusus untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandaran mereka dalam perkara ini antara lainnya adalah firman Allah di dalam 3 ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ini. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bermaksud ia, yakni Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Jadi ini kita duk bincang sekarang ni berkenaan dengan wahyu. Yang dalam hadis disebut malaikat tu bawa wahyu. Jadi yang bawa wahyu dalam Quran disebutkan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin tu maklum dalam istilah Quran maksudnya ialah malaikat Jibril. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan yang menjelma dalam rupa orang atau manusia itu ialah malaikat Jibril apabila menyampaikan wahyu. Kedatangan Israfil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula kebanyakannya berlaku hanya di peringkat permulaan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jibril kalau ada pun dia di peringkat permulaan. Itu pun bukanlah dengan tujuan menyampaikan wahyu. Misalnya pada ketika macam-macam lah, banyak peristiwa lah ketika nak bedah dada dia, nak belah dada tu, nak pergi Mi'raj, ada 2 orang malaikat kan, satu Jibril, satu lagi Mikail, satu lagi ada yang mengatakan Israfil. Jadi banyaklah malaikat yang datang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dan berhubung dengannya itu tidak satu. Tapi kalau berkenaan dengan wahyu ni boleh dikatakan Jibril. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan al-malak di sini dalam hadis ini ialah Jibril, bukan jenis malaikat, tidak, tapi memang Jibril. Demikian juga dengan malaikat Bukit Bukau atau Gunung Ganang. Ia ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja setelah baginda sallallahu alaihi wasallam dianiayai penduduk Taif dengan teruk sekali. Ketika itu ia dan Jibril muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia meminta izin daripada baginda untuk membinasakan mereka dengan menghempapkan 2 buah bukit ke atas mereka. Ini dalam ceritanya dalam hadis-hadis dalam sirah ada sebut. Jadi malaikat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak juga. Tetapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. Bukhari dan Muslim adalah antara tokoh hadis yang mengemukakan kisahnya di dalam kitab mereka masing-masing. Lihatlah teksnya ini. Jadi ini dalam Bukhari Muslim ada cerita ni. Malakul Jibal, malaikat gunung ganang tu mari berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi kiranya kalau Rasulullah SAW izinkan, habis mati. Jadi supaya kaum Lut lah kiranya hancur semua. Tapi Nabi SAW tak benar. Apa yang dia harapkan, ini dalam hadis ni, dan harapan dia itu menjadi kenyataan kemudiannya. Sehingga sekarang ni kalau di Taif tu semua kawasan orang Islam, tak ada dah yang tidak Islam. Kalau tapi suatu ketika dahulu sampai begitu dahsyat, di mana Rasulullah SAW dikejar, orang-orang tua suruh budak-budak kejar
Sambil pukul Rasulullah, baling batu dia, kata maki hamun macam-macam dia kata. Itu dahsyatlah cerita tu. Ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Kita baca terjemahannya untuk ringkas. Bermaksud Aisyah isteri Nabi SAW meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya Nabi SAW, pernahkah berlalu kepadamu suatu hari yang lebih dahsyat dari hari Uhud? Kerana dia maklum hari Uhud memang dahsyat lah. Perang hari Uhud tu perang kan. Rasulullah SAW sehingga mengikut setengah-setengah ulama, dia kata patah gigi. Ada yang sebut baju besi itu kan, baju rantai itu satu mata rantai masuk ke dalam pipi Rasulullah, teruk sampai begitulah. Tetapi riwayat ataupun pendapat yang mengatakan Nabi SAW patah gigi itu sebenarnya tidak tepat, tidak patah terus sehingga kita boleh kata dia jadi rongak. Tak ada macam tu. Kalau macam tu huduh gambaran sahabat-sahabat tentang kalau gigi Rasulullah sampai ke akhir hayatnya memang cantik, tak ada pun sebut dia rongak. Kalau betul cerita tu mesti ada sebut. Sebenarnya berlaku sedikit saja, serpih sikit saja, tapi oleh kerana sahabat ni kan, dia sayang sangat kepada Rasulullah, macam tu pun dia sudah berasa besar sehingga digambarkan dengan bahasa yang menunjukkan teruk tu. Jawab Nabi SAW, sesungguhnya aku telah menderita bermacam-macam kesusahan kerana kaummu, tetapi gangguan mereka yang paling dahsyat pernah aku alami ialah pada hari Aqabah, ketika aku mengemukakan diriku sebagai pesuruh Allah di hadapan Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Dia tidak menyambut baik seruanku. Setelah meninggalkannya, aku keluar dalam keadaan sedih dan tidak tahu ke mana harus dituju. Aku baru sedar setelah berada di Qarni Ats-Tsa'alib. Di situ aku mendongak ke atas, lalu aku nampak segumpal awan telah pun menaungiku. Rupa-rupanya Jibril ada di dalamnya. Dia menyeru daku dengan katanya, sesungguhnya Allah telah mendengar apa kata kaummu kepadamu dan apa pula reaksi mereka terhadap seruanmu. Sekarang dia mengutuskan malaikat Bukit Bukau kepadamu. Engkau boleh menyuruhnya melakukan apa yang engkau mahu terhadap mereka. Itu kata Jibril. Malaikat Bukit Bukau itu lalu bersuara dengan memberi salam kepadaku terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, terpulang kepadamu, aku akan menurut apa saja kehendakmu. Kalau engkau mahu aku hempapkan 2 buah bukit ini ke atas mereka, niscaya akan kulakukannya. Maka sahut Nabi SAW, jangan. Aku bahkan mengharapkan agar Allah mengeluarkan daripada sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata-mata, orang-orang yang tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hadis riwayat Bukhari dan lain-lain lagi, banyak ada sebut. Itu menunjukkan malaikat yang lain selain daripada Jibril ada juga datang kepada Rasulullah SAW, masing-masing dengan peranannya lah, masing-masing dengan peranannya. Itulah banyak kali Nabi SAW ni kan, bila begitu teruk gitu, minta nak jahanamkan, hancurkan mereka, dia tak mahu. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Kelebihan ini macam ni tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Sebab itulah di mahsyar nanti mereka malu nak minta sesuatu, minta diringankan, dipercepatkan hisab, malu. Sebab apa? Masing-masing ada berasa bersalah, walaupun kesalahan itu sebenarnya tidak merupakan dosa, sebab para nabi itu maksum, tapi mereka berasa bersalah. Misalnya Nabi Yunus, Nabi Lut,
Walaupun kita kata mereka dakwah tu lama, Nabi Nuh lama hampir 1000 tahun, walaupun begitu, tapi akhir sekali dia doa juga untuk kehancuran. Macam Nabi Yunus, akhir sekali dia penat sangat, dia lari meninggalkan kaumnya. Dia tidak tahu hikmat Allah SWT boleh mengubah segala-galanya. Rupa-rupanya bila dia pergi meninggalkan kaumnya, kaum dia kata, betul juga yang Yunus kata tu. Di mana pergi Yunus ni? Kita nak ikut dia lah, bagus juga yang dia kata. Yunus sudah tinggal. Di situ dia berasa bersalah. Padahal Allah SWT nak sampai sekejap lagi, sikit lagi. Kita tak tahu kan berapa lama. Nak ceritanya perjuangan hidup ni kadang-kadang susah. Jangan anggap mudah-mudah. Apalagi kepada orang biasa, kepada Nabi pun kadang-kadang sampai jadi begitu. Dia kira pokok dia ni tak mahu terima dah, tak ada guna dah dia. Dia pergi. Allah SWT hukum dia. Jadi ini semua ni menyebabkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak mahu merayu kepada Allah SWT. Sebab mereka sedar ada kesalahan-kesalahan ataupun kegelinciran. Kita dapat katakan begitulah, paling tinggi pun. Dan Allah SWT buat begitu sebagai pengajaran kepada kita. Nak ceritanya kerja ni kerja besar, bukan senang. Ya, cabaran yang besar. Para Nabi pun tengok, tercabar para Nabi pun. Jadi kalau kita tengok orang lain yang berjuang, dia ada salah silap begitu gini, cuba fahamlah betapa susahnya kerja tu. Betapa susahnya kerja tu. Jangan kita tahu condemn saja, menyalahkan saja. Jangan begitu. Kerja ni kerja susah, besar, berat ni. Tengoklah. Sebab itu dia bagi gambaran cerita-cerita para Nabi tu untuk mengajar kita. Mengajar kita. Kemusykilan ketiga timbul memandangkan banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan saiz tubuh asal Jibril yang sangat besar. Jadi ada 3 kemusykilan tadi. Ini biasanya dibincangkan oleh ulama-ulama, terutamanya yang mensyarah Bukhari, dia akan bincang di sini. Kecuali kalau yang ringkas sangat, dia tak bincang lah. Yang ringkas sangat. Ada 3 persoalan sini, kemusykilan di sini. Pada muka surat 36 tu, cuba tengok sekali lagi di atas. Apakah itu malaikat? Tadi sudah terjawab. Malaikat manakah yang dimaksudkan dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? 2. Yang ketiga, apa akan terjadi kepada malaikat apabila ia menjelma sebagai seorang manusia atau sesuatu benda yang lain? Apa akan terjadi? Apa sebab timbul kemusykilan ini? Sebab kalau kita lihat kepada gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rupa Jibril yang sebenarnya besar sangat. Macam mana dia jadi kecil dalam rupa seorang manusia? Hari ini kita akan baca ini miskat yang baru ni, petang ni. Jibril mari dalam rupa manusia. Kecil lah, macam orang ramai, macam orang biasa. Dia mari dalam rupa manusia. Jadi sudah semestinya yang besar tu jadi kecil. Macam mana dia jadi? Apabila dia jadi kecil tu ada kesan ke macam mana jadi kecil? Kedatangannya menyebabkan ufuk langit terlindung. Kalau begitu, bagaimana pula dia boleh datang dalam rupa sekecil rupa manusia? Beberapa jawapan telah diberikan oleh para ulama. Sebahagian daripadanya adalah seperti berikut. Saya pun banyak dah cuba nak ringkas ni sebenarnya. Sebab itu buat 1, 2, 3 cuba nak ringkas sebenarnya, supaya kita tidak habis masa dalam perbahasan-perbahasan yang tidak perlu sangat dah. Untuk umum tidak perlu sangat. Lebih baik kita pergi kepada kandungan dan pengajaran dia tu, ajaran Islam tentang malaikat dan sebagainya. Itu lebih baik kita pergi ke situ dan hilangkan kemusykilan ataupun kekeliruan kita tentang apa-apa kejadian Allah yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya berkenaan dengan wahyu yang kita duduk pakai, yang kita duduk terima ni.
Yang pertama, Imamul Haramain berpendapat Jibril boleh menjelma dalam rupa sekecil manusia itu setelah zawaidnya. Jadi bahagian-bahagian bukan utama daripada tubuh asalnya dilenyapkan. Itu pendapat dia. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Allah akan menjadikan semula zawaidnya itu, ataupun zawaidnya tidaklah dilenyapkan terus, ia cuma dipisahkan sahaja buat sementara waktu. Setelah selesai menjalankan tugas, Allah menyambung kembali apa yang telah dipisahkan sebelumnya. Begitu. Jadi zawaidnya, misalnya kita kata zawaid ini, kalau kita buat contoh, biri-biri lah di Australia atau di mana-mana kan, dia ambil bulu dia tu buat baju, baju sejuk, buat baju tebal-tebal tu. Jadi bulu tu sebahagian daripada tubuh di biri-biri tu. Bila dicukur, dibuang bulu itu kan, itu zawaidnya. Tidak menjejaskan dia. Dia akan naik pula. Bulu tu akan naik pula, akan keluar pula, dan akan jadi tebal macam tu pula. Atau kalau contoh lain, kita sendiri, janggut misalnya, misai misalnya, kita buang kan, kalau cukur lagi lah. Tapi dia sampai masa dia akan keluar pula kan. Itu zawaid yang dikatakan zawaid itu. Kalau sampai satu peringkat, mungkin lebih lagi zawaid ini. Misalnya zaman sekarang pun sudah cukup banyak dah adanya. Kan dah buat contoh, kita manusia ni ada mata palsu, ada gigi palsu, ada jantung palsu, dan macam-macam lagi ada. Ada ketikanya dia untuk keselesaan kan, orang yang pakai gigi ni pun dia tak sedap juga pakai gigi kalau nak tidur kan. Dia buat untuk keperluan tidurnya. Ada kalanya boleh tertelan tu kan, kalau yang satu saja, sebatang saja gigi. Jadi tidak perlu, bila tidak perlu buang dulu. Mata buang. Bukan spek saja buang kan? Bukan spek saja buang, mata pun boleh buang. Apa kata kalau suatu hari nanti jantung pun boleh buang, letak di meja tu, buah pinggang buang, yang lain-lain semua letak sini kan. Lepas tu bila sampai masa kita boleh masuk. Boleh berlaku gitu. Sekarang ni lagi jelas, atas diri kita manusia sendiri berlaku begitu. Katakanlah begitu, dan dia dapat berfungsi semula. Dia bukan macam roket ataupun kapal angkasa yang naik ke angkasa tu. Dia ada banyak komponen-komponen dia. Satu lepas, dua lepas tu dia tidak bercantum balik dah, dia hilang begitu ya. Bukan begitu dah, dia balik. Macam janggut kita kata, bila dicukur keluar. Rambut bila dicukur dia keluar pula. Gitu. Ada ketikanya itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan bila adalah masa-masanya. Misalnya kalau kita manusia nak berubat kerana luka di kepala, susah kalau ada rambut, cukurlah dulu. Itu zawaid, benda yang tidak perlu, ada ketikanya tidak perlu dibuat, tapi dia akan tumbuh pula. Itu sebagai contoh, nak memudahkan faham. Zawaid ni mungkin yang lain-lain lagi, mungkin dicabut tangan, kaki, cabut. Jadi ringkas. Yang asas dia saja ada. Yang asas dia saja ada. Mungkin boleh cabut ini. Yang asas dia saja ada. Tetapi bila dia kembali kepada asas, dia bercantum semula. Itu pendapat dia. Yang kedua, Syekh Izzuddin Ibni Abdussalam berpendapat zawaid Jibril tidak dilenyapkan terus. Ia hanya dipisahkan buat sementara waktu sahaja, bukan lenyap. Jadi hilang tu dah sementara waktu saja. Macam gigi kita lah, lepas tu kita ambil. Ataupun mata, orang yang pakai mata daripada batu, ataupun jenis kaca yang tertentu tu dia boleh buat. Lepas tu boleh masukkan pula.
Buat sementara waktu saja. Adapun yang tadi, pendapat yang pertama tadi memang hilang, cuma dia tumbuh yang lain pula, macam rambut kita begitulah, ataupun macam bulu biri-biri itu setelah dicukur, dia jadi gitu. Ini tidak, dibuang saja, dipisahkan sahaja. Kalau kita tanya ni ulama ni, tuan lihat ke macam tu ya, tuan tahu di mana, dia tak dapat kata apa juga. Ini pendapat. Tak, itu romantik je. Pendapat. Pendapat. Sebab apa? Nak menyelesaikan inilah, besar tu macam mana jadi kecil. Yang ketiga, Hafiz Ibn Hajar menukilkan pendapat gurunya, Syekhul Islam Al-Bulqini. Kata beliau, gurunya itu berpendapat apabila Jibril menjelma dalam rupa seorang manusia, dia sebenarnya masih kekal dengan rupa dan kejadian asalnya. Bezanya ialah pada ketika itu dia mengecilkan tubuh asalnya sehingga kelihatan sebesar seorang manusia. Itu saja. Setelah selesai menjalankan tugasnya, dia akan kembali kepada rupa asalnya. Perbandingannya ialah kapas. Setelah dibusar dengan pembusar, ketika itu ia kelihatan besar dan kembang. Kalau ditekan dan ditindih dengan sesuatu yang berat pula, ia akan menjadi sangat kecil. Ini menunjukkan sesuatu boleh menjadi besar dan kecil tanpa berkurang atau bertambah apa-apa daripada kejadian asalnya. Kejadian asalnya tidak berubah, cuma yang itu lindung daripada pandangan, tak nampak. Sesuatu yang besar mungkin nampak bila dia besar, bila dia kecil tak nampak dah. Beberapa bahagian daripadanya tak nampak. Dan dia bertukar. Ini pendapat yang ini, dia tak berubah, kata dia, macam kapas. Kapas yang besar tu lah juga, apabila dibusar dia akan jadi besar. Setelah kecil, besar pula jadi. Sebanyak tu juga. Ini pendapat dia. Masing-masing gunakan akal, fikiran. Tidak salah menggunakan fikiran untuk memahami benda-benda macam ni. Tidak salah. Macam kita di zaman sekarang ni lagi banyak perkara-perkara yang boleh dibuat sebagai perbandingan. Sekadar itu tidak salah. Antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama tentang Jibril, apabila ia menjelma sebagai seorang manusia, ialah di manakah terletak ruhnya pada ketika itu. Sampai begitu sekali bahas. Ruh dia duduk di mana? Adakah di dalam tubuh asalnya yang mempunyai 600 sayap itu? Kalau begitu, yang datang kepada Rasulullah bukan ruh Jibril dan bukan juga tubuhnya. Kalau kekal dalam tubuh asal, dalam manusia ni kan dia boleh berjalan, boleh bercakap tu. Ruh mana? Ruh mana pula kalau kita kata ruh tu kekal dalam tubuh asalnya? Jadi yang datang kepada Rasulullah dalam rupa manusia tu dengan ruh mana? Itu persoalan. Atau ruhnya berada dalam tubuh manusia jelmaannya. Kalau begitu, adakah tubuh asalnya pada ketika itu mengalami kematian? Mati ke? Atau ia hanya kosong daripada ruhnya? Sampai begitu sekali bincang. Jadi kosong daripada ruhnya saja, bukan mati. Jibril akan mati juga. Jangan kita ingat malaikat ni tak mati. Malaikat ini makhluk yang hidup dan mati juga, seperti kita manusia, jin dan binatang-binatang yang lain. Cuma umurnya, kadar umurnya berbeza. Umur mereka panjang sangat. Jin panjang dah, tapi malaikat panjang lagi. Akhir sekali malaikat Azrail yang mengambil nyawa tu kan, dia cabut nyawanya sendiri. Itu baru akhir. Allah SWT akan perintah dia cabut nyawa kamu sendiri. Dia pun ada nyawa juga. Jangan kita ingat tak ada nyawa. Sebab itu dia bincang pasal roh ni. Sebab mereka ada roh. Di mana roh dia? Beberapa jawapan telah diberikan. Antaranya ialah satu,
Ruh Jibril pada ketika itu berada di dalam tubuh manusia jelmaannya. Namun itu tidak berarti tubuh asalnya mengalami kematian. Tidak bermakna mati. Keadaannya tak ubah seperti orang yang sedang tidur. Walaupun rohnya pergi entah ke mana-mana, namun tubuhnya tetap tidak mati. Sebahagian daripadanya rohnya mengembara entah ke mana. Kadang-kadang sampai ke dalam syurga pun boleh jadi. Ruh dia mengikut dakwaannya lah, tak kira lah syurga betul ke tidak betul, itu suku. Tapi manusia boleh mungkin dalam keadaan bermimpi, dalam keadaan tidur tu boleh sampai begitu. Ruh orang-orang yang mati syahid juga meskipun berada di dalam tembolo burung berwarna hijau di dalam syurga, ia tetap mempunyai hubungan dengan tubuhnya di bumi. Dia tetap ada dua hubungan itu. Jadi Jibril ni pun begitu juga. Dia mari dalam tubuh manusia, ruh dia, tetapi tetap ada hubungan dengan tubuh asal. Seperti orang yang tidur atau seperti orang yang mati syahid. Dia tidak kata kosong daripada ruhnya, tubuh asal dia, tidak. Sebenarnya kita duduk bincang ruh-ruh ni begini-begini, ruh tu macam mana pun masih khilaf, beratus-ratus pendapat ulama tentang ruh tu sendiri. Itu pun tak selesai. Jadi apa maksud ruh? Adakah ruh dengan nyawa ni berbeza? Atau benda yang sama? Yang ni ruh dengan nasamah, nyawa kita ni, nafas kita, sama atau berbeza? Panjang. Sekurang-kurangnya kalau nak baca bagus Kitabur Ruh karangan Ibnul Qayyim, baca. Banyak dah situ dalam tu pemaklumatnya, banyak. Perbezaan pendapat ulama, pendapat yang dia pilih, dalil-dalilnya banyak. Buku tu yang saya tahu sudah ada dalam bahasa Melayu diterjemah. Boleh cari Kitabur Ruh. Perbincangan tentang ruh. Yang kedua, hukum akal tidak mewajibkan berlaku kematian apabila ruh berpisah dari badan. Sunnatullah atau hukum adat juga yang menentukan kematian berlaku dalam keadaan ini. Allah bagaimanapun tetap berkuasa melakukan sebaliknya. Berdasarkan hukum akal boleh berlaku. Boleh berlaku. Tidak semestinya kalau ruh itu keluar mati. Akal mengatakan boleh. Kalau ruh tu keluar pun, kalau Allah nak bagi dia hidup lagi, dia boleh hidup. Itu akal kata. Yang kita kata bila tidak ada ruh dalam tubuh mati, itu mengikut hukum adat atau sunnatullah, ketetapan yang Allah buat mengikut kebiasaannya. Seperti mana kita kata pokok nenas mengikut hukum adat dan sunnatullah, biasanya dia akan mengeluarkan nenas lah sampai bila-bila pun. Akal kita boleh terima ke kalau kita kata pokok nenas itu mengeluarkan buah durian pun? Akal kata tidak mustahil. Akal yang bijaksana, yang sedar akan kekuasaan Allah, kata tidak mustahil. Walaupun mengikut adat, hukum adat, kebiasaannya tidak. Kalau jadi macam tu susah juga kita kan. Kita maksudnya buat kebun nenas jadi kebun durian. Susah juga. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala buat ketetapan. Tapi dari segi akal boleh. Tidak ada beza kalau kita kata bunga jadi wangi, Allah Subhanahu Wa Taala buat wangi. Batu pun ada yang wangi. Batu pun ada yang wangi. Tidak semestinya yang hidup macam tu. Banyak lagi benda yang wangi. Kan Allah SWT boleh. Begitu juga ini. Kalau kata roh dia keluar pun tidak semesti berlaku kematian. Kenapa kita duduk saat mesti matilah dia? Mesti itu mengikut hukum apa? Yang ketiga, Hafiz Ibn Hajar berpendapat apabila Jibril menjelma sebagai manusia, itu tidak berarti ia betul-betul telah menjadi manusia. Ia cuma muncul dalam rupa manusia dengan tujuan menjinakkan orang yang hendak dihubunginya.
Dalam keadaan itu zawaidnya, zawaid ni macam tadilah yang kita sebut tadi, bahagian-bahagian bukan utama daripada tubuh asalnya tidak lenyap atau musnah, malah ia tersembunyi saja daripada pandangan orang ramai. Dia kata tetap macam tu, tak ada berlaku perubahan apa. Jadi tak ada timbul masalah di tingkat tubuh dia, keluar roh duduk di mana, tak timbul itu. Sebab yang asal itu juga datang, cuma dia bertukar rupa. Bertukar rupa pada pandangan kita berbeza, hakikatnya sama. Allah SWT boleh buat macam tu. Kita sekarang ni boleh buat yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Kita manusia biasa pun boleh buat. Boleh buat. Keempat, takrif malaikat yang diberikan sebelum ini sudah jelas menunjukkan para malaikat itu jisim halus daripada cahaya yang boleh berupa dengan apa-apa rupa yang dikehendaki mereka. Dia boleh berupa dengan rupa itu, tapi biasanya mereka berupa dengan benda-benda yang mulia, yang baik. Tidak seperti syaitan. Syaitan kan boleh berupa juga, jin boleh berupa juga, tapi mereka ni berupa dengan yang menakutkan, yang macam tu. Kalau malaikat biasanya tidak. Tidak. Tapi dalam bentuk jamad, batu ke kayu ke dia boleh. Dia boleh. Pokok ke dia boleh menjelma dalam bentuk pokok, dalam bentuk batu misalnya. Jadi bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi apa yang bagi salam tu sebenarnya? Batu tu sendiri ke? Ulama-ulama kata benda lain, cuma bunyinya datang tu daripada batu, sebenarnya malaikat atau jin atau lain-lain lagi makhluk yang tidak kelihatan kepada kita. Ada yang mengatakan apa salahnya kalau batu sendiri pun. Ini pendapat masing-masing lah, pendapat masing-masing. Jadi bagi orang yang mengatakan bukan batu itu sendiri, jadi siapa? Di situ ada beberapa pendapat lah. Termasuklah salah satunya malaikat. Kalau begitu, bagaimana akan ada lagi kemustahilan Jibril datang kepada Rasulullah dalam rupa seorang lelaki? Tak ada lagi yang mustahil. Dia boleh bertukar rupa kan? Perbahasan tentang sama ada zawaidnya lenyap, musnah atau tidak, dan sama ada ia datang dengan ruhnya sahaja atau dengan ruh dan jasadnya, sudah tidak begitu berarti lagi. Kalau kita faham hakikat kejadian dia tu dulu, tak ada arti semua tu. Mana boleh kita bandingkan dengan kita? Dia satu makhluk yang lain, kejadian Allah yang berbeza sama sekali daripada kita. Dia tidak makan, tidak minum, tidak lelaki, tidak perempuan, kan? Berbeza. Tidak tidur. Tambahan pula tersebut dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahawa Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW dalam berbagai rupa. Maka seharusnya diterima saja kenyataan itu tanpa mempersoalkan kaifiatnya, jalan tafwid, yang menyerahkan hakikatnya kepada Allah sahaja sebaiknya diambil apabila berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini. Allah SWT Maha Kuasa, kan nak buat macam mana, kita serah kepada dia senang. Sebab kalau kata bahas ini kalau kita tanya dia sebenarnya pasti yakin ke ni, dia akan kata tak, 100% tidak. Cuma ini semua menunjukkan kebebasan berfikir dalam Islam. Kalau kita alim, pandai, kita boleh. Bukan semua patut fikir, tidak. Kalau kita tidak layak, tak perlulah. Tapi orang-orang ni dia memang dia kaji setakat mana yang dia dapat, yang tidak menyalahi, boleh kita bagi pendapat, bagi pandangan, kita fikir, tidak salah. Ini menunjukkan Islam ni menggalakkan kita fikir. Cuma tengok ulama-ulama, tengok dia fikir macam-macam, macam-macam yang tak terfikir kepada orang biasa. Salah ke? Tak salah lah. Itu contoh kita. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain, kita nak buat-buatlah. Kita nak reka itu ini, nak cipta itu ini, ciptalah. Dah kalau pandai, buatlah, tidak salah. Jadi buat robot menyenangkan kita misalnya, tak payah dah basuh pinggan. Tak payah dah basuh pinggan,
tak payah dah basuh baju sendiri, semua mesin. Semua buat teh, buat apa semua mesin. Buatlah, tak salah. Itu kebebasan. Dalam Islam itu kita tengok ulama-ulama yang sendiri pun guna kebebasan itu. Tidak kata terima saja begitu. Tapi kalau nak terima saja, tidak salah, itulah senang. Boleh kita fikir yang lain-lain, banyak lagi benda nak fikir. Kita kata terpulanglah. Sebab ini manusia ni makhluk yang berfikir. Kalau dikongkong fikiran dia, jadi masalah. Memang dia nak kebebasan itu hak dia. Kita tak boleh kongkong. Dalam perkara apa, semua boleh. Fikir tentang Allah sahaja, zat dia, itu tak boleh. Yang lain boleh. Artinya kita boleh ada kemungkinan mencapainya, mendapat hasil daripadanya. Tapi kalau fikir tentang zat Allah, tak ada faedah, tak ada guna. Jadi tak perlu itu. Yang lain-lain boleh. Tengok sahabat-sahabat kan, dia nak tengok Rasulullah ketika dapat wahyu macam mana. Tak ada pula kata tak senonoh, tak sopan macam tu dengan ada. Rasulullah SAW pun tak kata apa, dia terima balik. Tengok, terbuka Rasulullah SAW tu. Tidak macam setengah-setengah guru tu kan, nak tanya sikit pun tak boleh. Mana? Tengok Rasulullah terbuka. Jadi nampaknya masa kita pun tidak mengizinkan. Ini baru sampai setakat itu. Ada banyak lagi ni. Setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada soalan. Ya, Waalaikumsalam. Tentang hadis yang ditanyakan keponakan beliau, keponakan berlalu bertemu suatu hari yang lebih dahsyat daripada ini. Beza hadis dengan dalam riwayat sebut Abu Hazim, tahu kesedihan. Mana satu lebih? Ataupun tahu kesedihan tidak ada yang masa Abu Talib meninggal, kemudian tahu kesedihan. Oh, ini dari segi perbuatan, tindakan orang kafir terhadap Nabi SAW. Bukan dari sudut perasaan Rasulullah SAW tu kerana kesedihan itu lain. Lain, itu lain. Ini dari segi gangguan. Dari segi gangguan orang kafir. Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau dalam perawi hadis ada yang disebut wahuwa syi'i. Syi'i dia syiah dia tu pada mana syiah dia? Ketika adakah dia tu masanya dia kumpul ada baik saja ataupun bagaimana konteks dia sebab dulu dengan sekarang. Lepas tu yang kedua, kitab masyhur Hayatus Sahabah. Kisah-kisah dalam tu ada bagaimana dia punya kesahihannya? Apa ada satu komentar? Ya, berkenaan dengan istilah Syiah ini, kita perlu berhati-hati. Jangan kita pakai borong. Saya pun tak suka dengan Syiah. Tapi saya tidak kata semua Syiah itu sesat, kafir. Tak boleh kata begitu. Terutamanya kalau kita lihat yang terdapat dalam sejarah. Maka istilah Syiah itu sangat nipis sebenarnya di peringkat awal dahulu. Orang yang menyokong Sayyidina Ali saja sudah dikatakan Syiah. Mengatakan Sayyidina Ali berada di pihak yang benar dalam semua perselisihan yang berlaku di antara dia dengan sahabat-sahabat yang lain, Syiah. Melebihkan Sayyidina Ali daripada Uthman, dikatakan Rafidah dah. Mana tingkatan Syiah yang lebih tinggi lagi, yang lebih teruk lagi. Jadi Rafidah itu semua setakat itu saja dahulu. Tidak ada dari segi kepercayaan seperti yang ada sekarang ini pada Syiah, terutamanya Syiah yang melampau itu. Sebenarnya yang dahulu tak ada, cuma lebih kepada sudut politik sebenarnya. Dari sudut politik dikatakan dia berada di pihak yang benar, dia betul, dia ada kelebihan.
dan lebih sikit, itu sudah jadi Syiah dah dalam istilah dahulu. Tapi kalau kita perhatikan misalnya Imam Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal, dia ada sebut di zaman dia tu sudah berubah banyak dah. Kalau Syiah yang ada sekarang ni, kata dia, kalau Rafidhi dulu, Syiah dulu lain. Syiah yang ada sekarang ni, di mana taqiyah tu menjadi selimutnya, macam-macam lagi pahaman dia, ini tak ada kehormatan sama sekali kepada mereka ini. Kita tak boleh pakai, tak boleh terima sama sekali. Sudah sebut dah masa itu lagi. Jadi ada beza. Beberapa perbezaan secara kasar dapat saya sebutkan. Yang pertamanya tadi. Yang keduanya, kepada ulama-ulama ni, mereka tidak jelas orang ni sebenarnya Syiah ni sampai ke peringkat mana. Sebab kalau Syiah betul, Syiah yang melampau ni, dia ada mengamalkan taqiyah tu. Boleh jadi dia mengamalkan taqiyah, jadi dia tidak menampakkan dia tu tebal sangat lah Syiahnya. Jadi ulama-ulama terkeliru. Kita bagaimanapun kena berhati-hatilah bila dia sebut Syi'i, berhati-hati. Takut boleh jadi dia tu memang Syiah yang tidak melampau. Satu, boleh jadi juga dia melampau, tapi ulama ni kata Syi'i berdasarkan zahir dia yang tidak nampak tebal Syiah dia tu. Itu kerana dia mengamalkan taqiyah. Boleh jadi. Jadi dengan sebab itu kita kena tengok bukan seorang pendapat seorang ulama ataupun ahli ilmu rijal. Kita kena tengok banyak. Orang ni kata macam mana, orang ni kata Syi'i, orang ni kata Rafidhi pula. Sebab itu kita kena tengok banyak. Orang ni bukan kata setakat Rafidhi